Assalamualaikum, selamat pagi. Okey, kita sambung tajuk seterusnya yang belajar sebelum ni. Sebelum ni kita belajar pendidikan sampai pendidikan tidak formal. Okey, sekarang kita masuk pendidikan formal. Okey, pendidikan formal masyarakat Melayu adalah bercorak Islam, menekankan ilmu keagamaan. Okey, pendidikan ini dilaksanakan di masjid, surau, pondok, madrasah dan istana. Okey, istana. Okey. Pembelajaran tentang hal pentadbiran negara, sistem politik. Okey. Ni contoh istana yang terdapat di Anak Bukit Alusta, Kedah. Okey, di masjid yang surau pula, pengajarannya merangkumi cara bacaan dalam solat dan tajwid serta mempelajari hadis, fiqh dan usuluddin. Okey. Manakala pendidikan pondok pula ialah mata pelajaran yang diajar ialah Al-Quran, ilmu hadis dan bahasa Arab. Okey, di madrasah mempunyai sukatan mata pelajaran, dilaksanakan secara kelas, mempunyai tahap permulaan, pertengahan dan perkhususan. Maksudnya awak baru masuk, awak kena belajar yang mula-mula dulu. Lepas tu naik baru kursus awak bidan apa. Okey. Diawasi oleh mudir. Jawatannya mudir ni sama jawatan dengan guru besar. Disediakan oleh jawatan kuasa kewangan. Okey, ni contoh madrasah kat sini ni. Okey. Okey, di Sarawak pula, pendidikan formal dijalankan di masjid dan sekolah agama. Okey, kumpulan etnik beragama Islam mempelajari pendidikan Islam seperti membaca Al-Quran dan menulis tulisan Jawi. Okey, selain itu, mereka mempelajari cara melaksanakan ibadat. Okey, mereka diajar oleh guru Al-Quran, imam dan lebay. Okey. Di Sabah, pendidikan secara formal amat terhad. Etnik yang beragama Islam membaca Al-Quran dan belajar menulis tulisan Jawi di surau, pondok dan rumah guru agama. Okey. Ni antara karya agung masyarakat Melayu. Ni buku Bahasa Melayu dan Tulisan Jawi berkembang dengan pesat. Okey, bahasa Melayu menjadi bahasa ilmu dan bahasa lingua franca dalam dunia perdagangan di alam Melayu. Okey, selain itu bahasa Melayu membuktikan kemampuan menyampaikan ilmu agama dan ilmu pengetahuan yang tinggi. Okey. Okey. Kita masuk kepada tajuk yang seterusnya iaitu faktor kedatangan kuasa barat ke negara kita. Kenapa kuasa barat nak datang ke negara kita? Okey. Okey, pada tahun 1600, Syarikat Hindian Timur Inggeris iaitu SHTI ditubuhkan di England. Okey, syarikat ini telah diberi hak monopoli dalam perdagangan rempah di Kepulauan Melayu oleh Kerajaan British. Okey, pada tahun 1602, SHDI Syarikat Hindia Timur Belanda ditubuhkan. Okey, syarikat ini diberi monopoli perdagangan di timur. Okey, tahun 1664 pula, Perancis menubuhkan Syarikat Hindia Timur Perancis untuk berdagang di Asia. Okey, ada 3 syarikat kat situ. Okey, kestabilan dan kemakmuran negara kita menyebabkan kuasa-kuasa barat, iaitu yang ni tadi, berminat untuk memiliki kekayaan tersebut. Okey, penjajahan Eropah ke luar benua melibatkan Portugis dan Sepanyol. Okey, penjelajahan orang Portugis membawa mereka ke Asia. Mereka berjaya membina empayar perdagangan dan menguasai jalan perdagangan di Lautan Hindi. Okey, orang Sepanyol menjadi saingan utama sebagai kuasa penjajah pada abad ke-19. Okey, Sepanyol menjadi kuasa ulun di Eropah kerana memiliki kekayaan hasil daripada beberapa buah koloninya. Okey. Okey, abad ke-16 merupakan zaman kegemilangan Portugis dan Sepanyol. Pada abad ke-17 pula menyaksikan kebangkitan kuasa-kuasa barat seperti Belanda, British dan Perancis sebagai kuasa penjajahan untuk merebut kejayaan
dan tanah jajahan di seberang laut. Okey, masa ni mereka berlumba-lumba nak ada tanah di tempat lain supaya mereka lebih kaya lagi lah. Macam tu lah maksud dia. Okey. Alam Melayu menjadi sasaran utama kedatangan orang Eropah matlamat mereka untuk mencari sumber rempah ratus dan menguasainya. Okey. Okey, kita boleh tengok jalan-jalan. Belanda dia lalu jalan mana? Mana Alam Melayu? Ni kat sini. Nampak? Okey, Belanda. Ni, jalan Belanda ni. Okey, jalan Belanda. Okey, jalan Sepanyol pula. Awak tengok dalam buku teks awak. Sini macam sama kan. Nampak jalan Portugis merah ni. Okey. Okey. Kedatangan kuasa barat pada abad ke-16. Okey, barangan mewah. Kuasa-kuasa barat pada ketika itu berminat untuk mendapatkan bahan seperti rempah ratus, minyak wangi, emas, perak, batu permata, gading dan hasil hutan. Gading ni tahu, gading gajah kan? Orang Eropah perlu mendapatkan barangan mewah dari Cina seperti teh, sutra dan tembikar. Tembikar pula. Okey, ni sutra. Okey, ni teh. Ni tembikar. Dah tengok kan? Okey, pusat pengumpulan baran. Sebagai tukaran, negara Cina mahukan emas, perak, biji timah dan rempah ratus. Okey, semua ni ada di Kepulauan Melayu. Jadi, mereka memerlukan pusat pengumpulan bahan mentah tempatan yang terletak di tengah laluan perdagangan di antara India dan China. Okey, selain itu, faktornya ialah pelabuhan persinggahan. Okey, angin monsun barat daya dan angin monsun timur laut memainkan peranan penting bagi menentukan masa bagi setiap pelayaran. Okey, angin tu bertiup ke arah mana. Okey, kuasa barat memerlukan pelabuhan yang sesuai sebagai tempat berlindung sementara menunggu peralihan angin monsun. Mereka memerlukan pelabuhan singgah di Alam Melayu untuk memudahkan kapal berlabuh, mengisi minyak, bekalan air, makanan dan kemudahan membaiki kapal sebelum berlayar ke Canton. Okey. Faktor yang lain pula ialah agama Kristian. Okey, agama merupakan faktor penting penjajahan kuasa barat ke negara kita. Matlamat mereka adalah untuk kekayaan, keagamaan dan kemasyhuran. Okey. Okey, kita tengok permulaan kedatangan kuasa barat pada abad ke-17 dan ke-18. Okey. Revolusi perindustrian. Okey, revolusi perindustrian berlaku di Britain sejak abad ke-17. Menjelang tahun 1870-an, negara-negara Eropah seperti Jerman dan Perancis menjadi negara perindustrian seperti Britain. Okey, jadi selepas berlakunya revolusi perindustrian, dasar kuasa-kuasa barat berubah corak. Mereka perlu mencari pusat perdagangan dan menguasai tanah jajahan yang dapat membekalkan bahan mentah bagi keperluan kilang perusahaan mereka secara berterusan. Okey, bila revolusi perindustrian, mereka perlukan bahan mentah banyak. Jadi mereka perlu mencari kat tempat-tempat lain lah. Okey. Revolusi perindustrian membolehkan barangan dikeluarkan secara besar-besaran. Okey, dengan keputusan pengeluaran bangkilan, kawasan pasaran yang lebih luas perlu dicari untuk memasarkan barang tersebut supaya keuntungan dapat dimaksimumkan. Dah dapat bahan mentah, mereka proses. Bila dah jadi hasilnya, mereka perlu mencari pasaran yang luas. Nak jual pula tu di mana. Okey. Kedatangan kuasa barat pada abad ke-19 dan abad ke-20. Okey, perkembangan industri kereta. Kemunculan perusahaan kereta dan ciptaan tayar menambahkan permintaan untuk getah asli. Okey, selain itu, getah asli merupakan bahan yang sangat penting dalam perusahaan barangan elektrik. Okey, ni kereta pada zaman dulu. Tengok. Okey.
kesuburan tanah dan kekayaan hasil bumi. Negara kita mempunyai tanah yang luas, subur dan iklim yang sesuai untuk tanaman berorientasikan ekspor. Contohnya tanaman getah, tebu, tembakau dan padi. Okey, negara kita juga kaya dengan hasil bumi seperti biji timah, biji besi, emas, petroleum dan aran batu. Okey, industri mengeting. Okey, awak pernah tengok kan makanan dalam tin kan? Okey, pada abad ke-19 terdapat beberapa jenis ciptaan baru di Amerika Syarikat yang memerlukan penggunaan biji timah, iaitu industri mengeting makanan, mengeting minuman, membuat bumbung rumah dan tong minyak. Okey, kesannya harga biji timah melambung tinggi. Selepas tahun 1840, permintaan untuk biji timah dari negeri Melayu berkembang dengan pesat. Okey. Seterusnya ialah pembukaan terusan Suez. Okey, pembukaan terusan Suez yang menghubungkan pelabuhan Said di Laut Mediterranean dan Suez di Laut Merah telah mempercepatkan urusan perdagangan. Okey, bila buka terusan tu, laluan tu jadi semakin dekat. Okey, perdagangan antara tanah Melayu dan benua Eropah semakin bertambah dengan pembukaan terusan ini. Okey, kalau tak lalu jalan ni, bila ada terusan tu, dekat sikit lah. Okey. Ciptaan kapal wap. Okey, pada abad ke-19, kapal wap dicipta. Penggunaan kapal wap penting kerana dapat membawa muatan yang banyak. Okey, perjalanan lebih cepat dan menjimatkan kos. Okey, penghantaran barang perdagangan menjadi semakin mudah dan murah. Okey, ni dia bina kapal wap ni. Okey. Lagi persaingan kuasa barat. Okey, wujud semangat persaingan kuasa-kuasa barat seperti Britain, Jerman, Perancis, Sepanyol dan Amerika Syarikat dalam kegiatan menakluk kawasan atau wilayah luar Eropah. Mereka sanggup berperang untuk mendapatkan tanah jajahan. Okey, kuasa barat menganggap semakin luas tanah jajahan, semakin tinggi sanjungan yang diperolehi oleh kuasa barat itu. Okey, semakin banyak semakin luas tanah jajahan, semakin orang macam pandang tinggi lah kat dia. Okey. Seterusnya, ciptaan telegraf. Okey. Ciptaan teknologi telegraf membolehkan ahli perniagaan di benua Eropah dan Amerika Syarikat menghubungi ejen atau wakil mereka di tanah Melayu dengan cepat. Okey, duduk kat Eropah, Amerika boleh berhubung dengan ejen di tanah Melayu dengan cepat. Pelibatan tanah Melayu dalam kegiatan pasaran dunia antarabangsa semakin penting. Okey, dan yang terakhir ialah slogan beban orang putih. Okey, kuasa barat juga berasal untuk menyebarkan pengaruh dan tamadun mereka ke seberang laut. Mereka menggunakan berbagai-bagai slogan untuk mewajarkan tindakan mereka. Guna slogan supaya apa yang mereka buat tu tak nampak salah lah. Okey, mereka berhujah bahawa peradaban mereka lebih tinggi berbanding dengan kebudayaan penduduk yang dijajah. Bagi merasionalkan penjajahan mereka, kuasa barat mereka menggunakan slogan beban orang putih, yang bermaksud tanggungjawab mereka dan tugas mereka adalah untuk membantu dan memberi kesejahteraan kepada pribumi yang di wilayah yang dijajah oleh mereka. Konong lah kan. Nak membantu dan memberi kesejahteraan. Okey. Kuasa Perancis pula menggunakan muslihat tugas menyebarkan tamadun kepada penduduk dunia yang bukan barat yang dianggap mundur. Dia guna slogan tugas menyebarkan tamadun. Okey. Untuk 1.2, cikgu rasa setakat ini dulu. Nanti kita sambung 1.3 pada kelas yang akan datang. Okey. Terima kasih.